rupanya. Kamu bertiga buat apa ni? Terkejut kami, Kak. Tak sangka pula akak dekat sini. Bila akak sampai, Kak? Baru je. Buat kerja apa tu? Ni Kak Nadia. Ada pertandingan menulis karangan sepenuh bulan bahasa kebangsaan. Apa tajuknya? Negara yang maju adalah negara yang mengguna pakai bahasa kebangsaannya. Panjangnya tajuk. Dah dapat ke isi karangan ni? Isinya dah dapat dah, Kak Nadia. Tapi contoh-contohnya itulah yang kami tak dapat nak fikir. Macam mana ya? Senang je tu. Pertama, cuba kita fikirkan beberapa buah negara maju yang ada di dunia ni. Cuba kamu fikirkan satu negara maju yang ada. Hafiz? Jepun? Jepun. Jepun adalah negara maju. Cuba tengok rakyatnya. Mereka tetap berbahasa Jepun walaupun mereka bekerja di luar negara. Mereka berbangga boleh berbahasa Jepun dan memperkenalkan bahasa Jepun kepada orang asing. Tapi apa kait-mengaitnya negara-negara yang membangun ini dengan bahasa kebangsaan? Kalau kamu bertiga nak tahu, negara Jepun contohnya, mereka menggunakan bahasa kebangsaan mereka di semua tempat. Di sekolah, di universiti, malah di mana-mana juga. Sehingga kan pekerja dan pelajar yang hendak belajar dan bekerja di sana pun kena belajar bahasa mereka. Oh, begitu. Artinya sebanyak mana setiap bahasa itu digunakan, maka sebanyak itulah kekuatan bahasa tu. Betul tu Irene. Jadi, selain berperanan sebagai bahasa yang menyampaikan ilmu, bahasa kebangsaan juga berperanan sebagai bahasa perpaduan dan bahasa rasmi. Baiklah, hari ini kita ada satu informasi mengenai bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Episod kali ini mengisahkan tentang Osman, Daniel, Siva dan Achong yang mendapat tahu mengenai pertandingan syarahan bahasa Malaysia yang akan diadakan di sekolah bersempena dengan Minggu Bahasa Malaysia. Achong berhajat memasuki pertandingan tersebut tetapi kurang yakin akan mendapat maklumat yang mencukupi bagi menyediakan teks syarahannya. Bagi mendapatkan isi karangan yang baik, Osman, Daniel dan Siva telah menyatakan persetujuan untuk membantu Achong. Mereka telah berbincang bersama-sama di samping pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang dikehendaki. Di mana kamu tahu tentang pertandingan syarahan ni? Saya terbaca di papan kenyataan depan bilik guru pagi tadi. Bukankah pertandingan itu hanya untuk murid-murid tahun 6 sahaja? Taklah, yang ini terbuka kepada semua murid yang berminat. Tajuk-tajuknya? Ada 5 tajuk yang boleh dipilih. Yang pertama, fungsi bahasa Malaysia dalam negara kita. Yang kedua, bahasa jiwa bangsa. Yang ketiga, kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, kebaikan Minggu Bahasa Malaysia di sekolah. Dan yang terakhir, menghormati bahasa Malaysia. Susah juga tajuk-tajuknya. Sebenarnya tak susah kalau kita saling mengeluarkan pendapat. Kita juga boleh pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan. Kalau macam itu, tunggu apa lagi? Marilah. Cukupkan maklumat-maklumat yang kita dapat? Saya terbaca di dalam salah satu artikel di sini menyebut bahasa Malaysia juga dikenali sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu.
Ia telah digunakan di Kepulauan Melayu sejak abad ke-7. Terdapat lebih 200 bahasa di Kepulauan Melayu pada waktu itu. Namun penggunaan bahasa Melayu pada waktu itu amat meluas kerana mudah dipertuturkan. Itu satu maklumat yang bagus. Ada lagi, dalam artikel itu juga ada tulis perkara 152 Perlambangan Persekutuan menyebut bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Pada tahun 1970 pula, dasar pelajaran kebangsaan dilaksanakan dan bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa Malaysia. Saya ada terbaca maklumat yang menyebut pada tahun 1990, bahasa Malaysia mula digunakan di mahkamah. Ia adalah satu kejayaan yang mendaulatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama. Maklumat saya pula, GST yang lahir pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an terbukti fasih dan menganggap bahasa Malaysia sebagai bahasa milik bersama setiap rakyat Malaysia. Mereka sedar bahawa bahasa Malaysia bukan milik kaum Melayu sahaja. Kaum bukan Melayu di Malaysia mampu berinteraksi menggunakan bahasa Malaysia yang betul dan lancar. Saya terbaca mengenai fungsi bahasa Malaysia. Ia terbahagi kepada 5 fungsi utama. Pertama, sebagai bahasa kebangsaan yang akan dapat melahirkan semangat perpaduan kecintaan dan kebangsaan. Kedua, sebagai bahasa rasmi dalam komunikasi dan acara rasmi, segala surat menyurat rasmi, pentadbiran, minit mesyuarat, memo dan lain-lain lagi. Ketiga, sebagai bahasa perpaduan antara kaum dan keturunan. Keempat, sebagai bahasa ilmu, dan yang terakhir sebagai bahasa pendidikan, iaitu menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah, menengah, universiti dan kolej. Nampaknya maklumat yang kita kumpul sudah boleh membantu Acong dalam merangka syarahannya. Saya akan memberi sokongan kepada kamu semasa hari pertandingan nanti. Terima kasih kerana membantu saya. Macam mana dengan cerita ni? Rasa-rasanya boleh jadi seperti mereka. Maksudkan Nadia, jadi macam mereka tu macam mana? Jadi kumpulan yang hebat, menghormati bahasa kebangsaan dan menghargai persahabatan. Apa yang dibualkan semasa sketsa tadi memang bermanfaat. Kenapa kamu cakap macam tu, Hafiz? Yelah, segala maklumat yang didapati semasa di perpustakaan itu sememangnya berguna. Bermula dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu, sehinggalah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita dengan menggunakan istilah bahasa Malaysia. Betul tu Hafiz. Saya setuju dengan awak. Nampaknya semua dah faham tentang bagaimana hendak menghormati bahasa kebangsaan. Apa kata kita ke segmen seterusnya? Di mana kamu tahu tentang pertandingan syarahan ni? Saya terbaca di papan kenyataan depan bilik guru pagi tadi. Bukankah sebenarnya itu hanya untuk murid-murid tahun 6 sahaja? Taklah, yang ini terbuka kepada semua murid yang berminat. Tajuk-tajuknya? Ada 5 tajuk yang boleh dipilih. Susah juga tajuk-tajuknya. Sebenarnya tak susah kalau kita saling mengeluarkan pendapat. Kita juga boleh pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan. Kalau macam itu,
Tunggu apa lagi? Marilah. Saya terbaca di dalam salah satu artikel di sini menyebut bahasa Malaysia juga dikenali sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu. Ia telah digunakan di Kepulauan Melayu sejak abad ke-7. Terdapat lebih 200 bahasa di Kepulauan Melayu pada waktu itu. Namun penggunaan bahasa Melayu pada waktu itu amat meluas kerana mudah dipertuturkan. Itu satu maklumat yang bagus. Ada lagi, dalam artikel itu juga ada tulis perkara 152 Perlambangan Persekutuan menyebut bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Pada tahun 1970 pula, dasar pelajaran kebangsaan dilaksanakan dan bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa Malaysia. Saya ada terbaca maklumat yang menyebut pada tahun 1990 bahasa Malaysia mula digunakan di mahkamah. Ia adalah satu kejayaan yang mendaulatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama. Maklumat saya pula, GST yang lahir pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an terbukti fasih dan menganggap bahasa Malaysia sebagai bahasa milik bersama setiap rakyat Malaysia. Mereka sedar bahawa bahasa Malaysia bukan milik kaum Melayu sahaja. Kaum bukan Melayu di Malaysia mampu berinteraksi menggunakan bahasa Malaysia yang betul dan lancar. Saya terbaca mengenai fungsi bahasa Malaysia. Ia terbahagi kepada 5 fungsi utama. Pertama, sebagai bahasa kebangsaan yang akan dapat melahirkan semangat perpaduan kekitaan dan kebangsaan. Kedua, sebagai bahasa rasmi dalam komunikasi dan acara rasmi, segala surat menyurat rasmi, pentadbiran, minit mesyuarat, memo dan lain-lain lagi. Ketiga, sebagai bahasa perpaduan antara kaum dan keturunan. Keempat, sebagai bahasa ilmu dan yang terakhir sebagai bahasa pendidikan, iaitu menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah, menengah, universiti dan kolej. Baiklah adik-adik, hari ini memandangkan kita telah berbincang dengan panjang lebar mengenai peranan bahasa. Apa kata kita bersama seorang guru, Puan Kaladevi, anak perempuan Arumugam. Apa khabar, Puan?
Selamat sejahtera. Kamu semua apa khabar adik-adik? Khabar baik, kami semua sihat. Kami di sini ingin menemu ramah Puan mengenai bahasa kebangsaan kita. Boleh Puan? Sudah tentu boleh. Apakah soalan yang ingin adik-adik tahu? Apakah kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan? Adik-adik, untuk mengetahui tentang kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan negara ini, kita perlu kembali kepada sejarah penubuhan Malaysia yang begitu unik. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mencatat sejarah dengan menyatu padukan rakyat pelbagai kaum yang berasal dari negara luar seperti China dan India. Rakyat Bumiputera Malaysia menunjukkan sikap liberal dengan menerima penduduk asing yang bermastautin di negara ini sebagai warga negara semenanjung Malaysia. Permuafakatan dan kesepakatan antara 3 kaum majoriti di negara ini yang bernaung di bawah Parti Perikatan serta berusaha menuntut kemerdekaan negara pada tahun 1957 telah mengejutkan pihak penjajah. Demi menjamin permuafakatan ini berkekalan, maka pelbagai usaha untuk menyeragamkan rakyat Malaysia yang baru telah dilaksanakan. Antaranya ialah membentuk Perlembagaan Malaysia yang menggariskan beberapa usul penting termasuk kedudukan istimewa kaum Bumiputera, agama Islam sebagai agama rasmi negara dan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. Namun demikian, hak asasi kaum lain dalam mempraktikkan agama dan bahasa ibunda masing-masing tidak dipertikai atau diabaikan. Sesiapa juga boleh mengamalkan agama, budaya, bahasa dan adat istiadat mengikut tradisi turun-temurun mereka. Adik-adik, mengapakah rasanya bahasa orang Melayu dipilih sebagai bahasa rasmi negara kita ketika itu? Ya, memang benar. Bahasa Melayu merupakan bahasa penduduk asal negara ini dan digunakan secara meluas oleh penduduk pribumi. Walaupun terdapat kebelbagaian logat dan juga dialek mengikut negeri dan asal-usul penduduk, bahasa Melayu digunakan oleh penduduk di persekitaran termasuk negara Indonesia. Bahasa Melayu yang digelar sebagai bahasa kebangsaan mudah dipelajari dan dipraktikkan. Selain itu, demi menjamin semangat kepunyaan antara rakyat, bahasa Melayu ditukar kepada panggilan bahasa kebangsaan atau bahasa Malaysia. Dengan ini, penduduk kaum lain di negara ini tidak akan merasakan bahasa ini milik kaum Melayu semata-mata. Banyak usaha yang telah dijalankan bagi memastikan bahasa Malaysia dipelajari dan diketahui oleh semua rakyat di negara ini ketika itu. Contohnya, kelas perpaduan rakyat diadakan untuk golongan orang dewasa. Mewajibkan bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran komunikasi di semua sekolah menengah. Kelulusan berlisan dalam bahasa Melayu sebagai satu syarat mendapat kewarganegaraan dan sebagainya. Sehingga kini, bahasa Malaysia telah mampu menjadi bahasa perantara antara semua kaum di Malaysia. Puan, sejauh manakah kita boleh menunjukkan bahasa sebagai identiti bangsa? Ya adik-adik, bayangkanlah jika 3 atau 4 orang rakan dari kaum yang berbeza di Malaysia bertemu dan berbual. Selain menggunakan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa komunikasi antara bangsa utama, mereka akan menggunakan bahasa Malaysia untuk bertanya kabar berita. Senario ini bukan satu perkara yang baru di negara kita. Walaupun berbeza bahasa ibunda, kepetahan kaum lain menggunakan bahasa Malaysia dengan begitu fasih menjadi satu kebanggaan kepada negara kita. Pernahkah adik-adik mendengar pantun yang berbunyi begini? Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Bahasa Malaysia memang terkenal dengan kelembutan kata-kata dan bahasa kiasan yang penuh dengan rasa sopan dan pekerti. Jadi, apabila kita menggunakan bahasa Malaysia, maka identiti kita sebagai rakyat yang berbudi bahasa dan sopan akan terpancar ke serata dunia. Puan, bagaimanakah kita dapat menunjukkan rasa bangga terhadap bahasa dan negara? Adik-adik, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah sentiasa menggunakan bahasa Malaysia yang betul setiap masa untuk berkomunikasi. Janganlah berasa malu untuk menggunakan bahasa Malaysia. Elakkan pencemaran bahasa yang akan menjejaskan ketulinan dan integriti bahasa kita. Bahasa SMS dan campur aduk bahasa akan mencacatkan keindahan bahasa kita.
Kita perlulah banyakkan membaca bahan-bahan ilmiah serta buku-buku cerita dalam bahasa Malaysia untuk memantapkan bahasa Malaysia. Ingat, bahasa jiwa bangsa. Tanpa bahasa, maka putuslah hubungan silaturahim antara satu sama lain. Saya harap adik-adik telah mendapat banyak maklumat daripada apa yang telah saya sampaikan. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat sejahtera.